Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera, good evening everybody. Alright, sebab waktu saya tengah buat sekarang adalah waktu evening. So kalau korang berada dalam keadaan morning ke apa ke, so good morning, good evening, good afternoon to everybody. Alright, okay, so kita akan ceritakan hari ini mengenai kita punya cara-cara entry. Alright, so dalam ni saya ada sertakan sekali one of my technique yang saya pernah pakai, one of the techniques that I've been using waktu saya baru-baru start trading dulu. Jadi nama teknik ni saya panggil sebagai simple intraday. Alright, jadi bermakna kita akan gunakan satu benda, satu teknik yang saya temui sendiri daripada hasil kajian dan juga pemerhatian sebelum ni, untuk kita nak dapatkan entry kita sesimpel yang boleh. Alright, so makna kefahaman tak perlu korang nak buat macam-macam benda, just ikut few SOP dia, kemudian insya-Allah alright korang boleh entry. Okay, so saya nak bagi tahu dulu pada korang semua yang apa benda saya kongsikan ni adalah what we call it, cara yang saya jumpa. Alright, mana korang boleh je nak combine ilmu price action ni dengan apa-apa saja yang korang tengok video-video sebelum-sebelum ni. Korang boleh je nak combine tu dengan apa? Dengan RSI ke, dengan Bollinger Band ke, ataupun nak main candle saja ke, whatsoever you can do it. Alright, it's very flexible. Sebab tu saya suka pasal teknik, sebab tu saya suka pasal trading ni. Sebab apa? Dia macam sports. Okay, dia macam bola. Semua orang dapat belajar macam mana cara nak sepak bola, tapi setiap orang akan ada signature move yang berbeza. Alright? Okay, so tanpa buang masa, jom kita start. Alright, so basically kita akan introduce satu candle baru, kita panggil engulfing candle. Alright, engulfing candle tu macam ni, nampak tak? Okay, alright. Macam kalau inside bar, korang pernah tengok video sebelum ni, inside bar ni dia berbeza sikit. Inside bar ada baby bar kan, dia ada baby bar, dia ada anak mana yang pecah atas, pecah bawah. Yang ni tak, ini satu, kemudian next candle ni tutup dekat atas. Itu je. Alright, so bermakna itu adalah sign for a bullish lah. Untuk bearish pula, satu candle dan satu lagi close, terus keluar daripada kandang dia. Nampak? So ini adalah bearish. Jadi ini kita panggil sebagai bearish engulfing, dan ini pula kita panggil sebagai bullish engulfing. Alright, so macam biasa, kena ingat sebelum benda-benda ni semua nak jadi legit ataupun nak jadi boleh diguna, dia mesti berada di atas mana-mana key level. Macam video-video sebelum ni lah, korang boleh refer balik. Alright, okay, so kita pakai candle tu. Alright, dan kita hanya akan menggunakan dua time frame sahaja. Alright, untuk teknik ni simple intraday, dua time frame sahaja, iaitu time frame daily dan juga H4 saja. Dan kita juga akan menggunakan dua jenis indikator. Alright, okay, so saya akan install indikator dulu. Kita akan pakai EMA, bukan simple moving average. Kita akan pakai EMA, kita bukan pakai SMA. Alright, moving average exponential 1, 2. Alright, so kita pakai EMA 2, dan kita akan setting 21.8 dan 8. Okay, alright, so saya akan bagi beberapa introduction dulu mengenai moving average ni. Kalau korang perasan, moving average ni bertindak sebagai trend. Alright, dia menunjukkan arah market tu juga. Bermakna bila harga berada di bawah atau candle berada di bawah kedua-dua tali ni, itu makna sedang downtrend. Begitu juga sebaliknya, bila candle berada di atas, itu maksudnya tengah uptrend. So dia membantu kita sedikit lah, selain pada kita tengok chart sebagai apa, daripada sudut pandangan naked. Alright, so dia boleh membantu kita sedikit. Okay, alright, so sekarang ni kita hanya perlukan moving average ni. Dan ingat moving average hanya digunakan pada time frame daily sahaja. Okay, please be clear about this. Untuk teknik simple intraday ni, dia punya crossover ke apa benda ni semua hanya pada daily sahaja. Alright, okay, so sebelum korang nak masuk, jangan terus buka H4 ke apa, buka daily dulu. Alright, ada dekat daily baru masuk dekat H4. Kalau tak ada dekat daily, tukar pair, tukar currency lain, cari setup lain. Okay, syarat korang semua clear, buka-buka tengok daily dulu. Daily ada baru masuk H4 untuk cari peluang entry. Okay, alright, so macam mana cara kita nak entry? Ingat tak shooting star, ingat tak hammer? Kita akan pakai benda yang sama. Alright, so first of all, kalau nak lagi cantik, kita tengok pada kawasan yang moving average ni kita nak. Okay, contoh sekarang, sorry, excuse me. Tersasul pula. Okay, macam benda saya nak bagi tahu, jadi apa, dia jadi mulut tak boleh nak tampung apa benda yang daripada otak nak keluar ni. Okay, so kita nak cari
peluang untuk sell dalam keadaan downtrend. Nampak tak? Alright. Bermakna dalam keadaan downtrend dia dah crossover. Okay. Sebelum tu saya pun nak beritahu. Tadi saya bagi tahu atas bawah je kan. Bila dia crossover, nampak tak dua indikator ni? Bila dia crossover, price akan bertukar trend. Bila dia crossover, price bertukar trend. You see? Bila dia crossover, dia downtrend. Bila crossover dia downtrend. Tapi dia sangat-sangatlah tidak berkesan bila berada dalam keadaan yang ranging. Nampak tak? Bila keadaan ranging, moving average ni tidak disarankan untuk kita guna. Okay. So, dalam keadaan downtrend, nampak tak? Kalau kita tengok dari sudut naked, kita ada lower low, kita ada lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Mana complete dia punya cycle untuk menjadikan dia sebuah downtrend. Alright, so satu downtrend kat sini. Bermakna kalau kita perasan, kita tengok betul-betul, kita hanya perlukan, macam saya bagi tahu dulu, bila dia tengah downtrend macam ni, kita nak sell kat mana? Kita nak sell kat sini betul. Kita nak tunggu dia buat salaman sebelum dia nak sambung dia punya perjalanan. Sama juga, konsep yang sama juga dalam teknik ni. Okey, konsep yang sama. Iaitu kita kena tunggu dia nak buat salam. Mana bila dia break apa-apa previous low, kita standby dekat level tu. Okey. Ambil satu rectangle box. Makna contoh kawasan ni, dia dah break untuk harga yang ni. Harga yang ni, dia dah break untuk harga 1180. Okey, kawasan sini. Ni. Alright. Bermakna price dah break dekat situ. Sebab ni dia main, dia buat lower high, boom, dia buat lower low balik. So saya harap korang semua clear. Dan korang boleh letakkan level-level tu kat situ. Bila dia kena dekat level tu, okey, ni korang kena fokus Dia kena je dekat level tu dan dia cucuk dekat situ. Alright, dia cucuk. Bila dia cucuk dekat situ dan dia tutup sebagai shooting star. Alright, dia mesti kena tutup sebagai shooting star. Sekejap saya tunjuk satu lagi example yang lagi sebab ini bukan shooting star, so kita tak nak pakai. Dia kena shooting star untuk bearish dan hammer untuk bull. So saya tunjuk satu ini boleh pakai juga. Sekejap. Nampak ni. Lower low, lower high, lower low, break harga ni. So bila dia break, kita buat apa? Kita ambil level ni. Nampak? Bermakna dia dah letak, nampak tu, shooting star sebiji, 2 biji shooting star kat situ. Nampak? So sekarang ni shooting star ni, bila kita nampak je shooting star yang crossover. Alright, crossover this level. Okay, maksudnya dia cucuk kat situ. Dia cucuk, dia patah balik, dia tutup sebagai shooting star. Jadi ini boleh confirmkan itu sebagai satu trend, trend yang down ataupun downtrend. So bila dalam keadaan yang tengah downtrend itu, kita boleh cari peluang untuk sell, masuk dalam second time frame kita, iaitu H4. Dalam H4 ni kena ada dua confirmations. Okay, you have to be clear about this. Kena ada dua confirmation. Kalau tak ada dua confirmation, jangan masuk. Alright. So bermakna dekat sini, tengok kena ada dua confirmation. So kita boleh nampak apa kat sini? Kita nampak ada dua engulfing. Dekat sinilah baru kita gunakan engulfing tadi. Makna di daily tadi kita menggunakan shooting star dan juga hammer. Dalam H4 kita menggunakan engulfing tadi. Jadi dalam keadaan ini kita nak cari peluang untuk sell. Bila nak cari peluang untuk sell, kita nak cari candle apa? Bearish engulfing. Ni, yang dia tutup luar kandang ni, yang confirmkan dia untuk bearish. So kita perlukan dua candle ni. Candle bearish engulfing ni kena ada dua confirmation. Alright. Maknanya kita nampak sekarang satu di mana? Sini. Saya boleh katakan juga dia dah break. Nampak tak? Dia macam kira shooting star dan juga breakout of the previous candle lah. Dan saya boleh ambil benda tu sebagai confirmation juga. Satu. Ada satu kat situ. Dan kita ada dua dekat sini. Nampak tak? Ni break ni. Okay. So kita ada dua dekat situ. Bermakna kita ada dua confirmation. Bila dah ada dua confirmation, kita ada dua cara. Satu, kita boleh terus entry. Dia break je, kita boleh terus entry kat sini. Stop loss kita boleh kat sini. Alright. Ataupun stop loss kita dekat sini. Saya ada terangkan macam mana nak letak stop loss. Ataupun kita nak tunggu retracement dia datang balik pada kawasan tu untuk kita masukkan sell lagi sekali. Bergantung. Alright. So saya harap korang semua clear. So korang tengok bila dia dah main-main macam tu, dah ada dua confirmation dekat sini, dia main sikit, kemudian dia terus menjunam. Sebab tu saya panggil dia sebagai intraday. Katakanlah kita masuk dekat sini.
ataupun kita masuk kat sini. Tak bergantung lah, saya suka masuk retracement. So kalau retracement, saya masuk balik pada kawasan sini. Alright, sebab apa dia break, dia nak datang balik dekat tempat dia break tadi. So kita dapat collect dekat sini lebih kurang 50 pips. You see? Dan kita boleh main rule of risk reward ratio. Maknanya sini sekarang ni, ini satu risk kita, kita bukan sini 1 ke 2. Alright, sini dah. You see? So kita dah dapat profit kat situ. And then BE, maknanya sini dia naik balik. Okay, tak apa, dia naik balik tak apa, kita tengok balik. Dia naik balik, dia kena balik dekat daily. So bila dia kena dekat daily, kita tengok dia keluar apa. Dia kena dekat daily, ni dah turun tadi, dia kena dekat daily dan tak ada apa-apa SOP yang ikut kita punya SOP. Okay, tak ada apa-apa sign yang mengikut kita punya SOP, sorry. Alright, so bila tak ada, jangan fokus. Okay, saya harap korang semua clear. Okay, let's jump to the next pair. Kita masuk apa? Katakanlah saya masuk GBP-JPY. Okay, so GBP-JPY, nampak tak? Bila price berada di bawah dua-dua tali tu, so kita boleh look for any opportunities to sell. Sebab apa? Itu adalah menunjukkan kita punya downtrend. Tapi ingat, indikator bergerak selepas berlakunya tingkah laku harga. Bermakna kita nak kena tahu candle tu dulu. Sebab tu apa-apa pun fahamkan basic dulu. Bila dapat basic, baru kita boleh lagi faham macam mana kita nak combine dengan indikator. Okay, alright, so macam ni kita nampak tak? Sekejap kita cari apa-apa setup ada kat sini. Okay, contoh pada kawasan sini nampak tak? Ni dia buat new low, dia buat lower high, dia pecah, dia buat lower low, dia naik lower high, dia pecah lagi buat lower low. Pecah mana? Pecah kat sini. You see? So bila dia pecah dekat situ, apa kita buat? First kali nampak je apa-apa level pecah. Okay, contoh kan kawasan sini, nampak ni, apa-apa saja level pecah, terus ambil zone, terus mark. Kalau tak kena tak apa. Alright, ini lagi. So kita tengok ni kawasan ni, pecah. See, nampak dia pecah ni baru datang balik. Dia patah balik sebagai, kita kena ingat, dia patah balik kena dia sebagai shooting star untuk sell. And untuk bullish market pula, kita kena cari hammer. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh untuk bull pula. Alright, so bila kita dah dapat ni, nampak ni, kita buat satu zone dekat situ. Kita mark satu zone dekat situ. Masuk dalam H4 and cari dua apa? Dua confirmation. So satu dah ada shooting star kat sini, breakout saya boleh ambil ni sebagai satu confirmation. Alright, seolah-olah macam engulfing kat situ. Satu confirmation. And sini ada dua confirmation, nampak tak? Nampak tu? Satu confirmation, break ni, break tu, ini dua confirmation pun sama break juga. Okay, so kita boleh pakai benda tu. And ingat, kita boleh masuk antara dua cara. Satu, kita nak terus masuk ataupun tunggu retracement. Antara kita boleh terus masuk dekat sini ataupun nak tunggu retracement baru masuk. Macam ni dia tak kena kat retracement, so it's okay. Boleh terus masuk. So kita masuk kat sini and kita tengok berapa jauh dia pergi. Okay, ingat macam mana cara nak main BE, nak manage korang punya orders. So nampak this one, berapa jauh dia pergi? Dia pergi lebih kurang 600 pips. Okay, you see? So saya harap korang semua clear. Saya tunjuk satu lagi contoh. Untuk ni saya tunjuk dua contoh. Untuk ni, so saya tunjuk untuk bull pula